Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semua pelajar-pelajar form 1 yang menonton video ini, okay, first and foremost, betulkan niat belajar lillahi ta'ala, ya. And make sure you have to have this book in front of you, ya. Dan also don't forget to subscribe kalau belum subscribe. Okay, kita sambung masih lagi bab pembiakan, ya, bab 4, which is page 113. Kita dah habis jadual 4.4 di bahagian atas. Okay, dah sedia? Page 113. Okay, kita sambung hari ini tentang kepentingan susu ibu, ya. Okay, so kita dapati di sini dinyatakan bayi yang baru dilahirkan tidak mempunyai gigi dan tidak dapat memakan makanan pejal. That's all of you are aware of that, kan? Memang baby mana ada gigi, kan? So memang dia tak makan makanan pejal lagi, not until 5 to 6 months. Okay, bayi hanya bergantung pada susu sebagai sumber nutrien mereka. Jadi susu ibu merupakan makanan terbaik untuk bayi yang baru lahir kerana susu ibu lebih berkhasiat berbanding dengan susu formula. Okey, sekarang ditekankan, ya, bahawa susu ibulah yang paling baik. Sebab Allah cipta susu ibu tu untuk anak manusia. Susu lembu tu untuk anak lembu lah. Okey, tapi that's why dinamakan formula, ya. Rumus, ya. Dia diubahkan dia punya kandungan nutrien dalam tu untuk disesuaikan dengan manusia. That's why kalau you go to negara barat, ya, tak kata give the baby the milk. Kalau susu botol lah, dia kata prepare the formula, give the formula. They call it formula. Sebab dulu tak ada susu lembu yang diberi pada manusia. Susu ibu sahaja. In fact, kalau zaman 60-an tu, zaman saya dilahirkan tu, menjadi satu kebanggaan dan untuk orang-orang yang boleh susukan anak dengan susu botol, susu formula ni, ya. So sebabnya dia punya iklan banyak dalam TV. Iklan tu menunjukkan baby-baby yang minum susu botol, susu lembu yang diformulakan tu jadi susu manusia tu memang gemuk, sihat, nampak sihat, ya. So kita dapati memang adalah dia punya dia macam nak kembangkan dalam masyarakat. Dia buat pertandingan bayi sihat, bayi paling gemuk tu adalah sihat, ya. Itu pun pendapat zaman itu. Dan they found out that sebenarnya itu sesuai untuk baby yang tak boleh, yang ibu yang ada masalah. Ibu yang ada masalah. So bila ibu ada masalah, terpaksa nak cari ganti susu formula lah. Sebab sebelum tu bagi orang Islam dia ada susu, ibu susu, ya. Macam Nabi sendiri pun sallallahu alaihi wasallam dia ada Halimatus Sa'diyah, ibu susunya. So dia masih susu manusia, ya. So kita dapati benda tu, perkara tentang susu botol lebih baik susu ibu tu telah dapat dihakiskan dalam masyarakat, ya. Okey, so kita lihat apakah yang kelebihan susu ibu ni. Kita akan dapati pertama, susu ibu mengandungi segala keperluan makanan bayi. Sebab dia susu untuk anak. So Allah buat anak manusia, so Allah buat sesuai lah untuk manusia, paling sesuai, ya. Okey, kemudian seterusnya susu ibu mempunyai antibody yang dapat melindungi bayi daripada sesetengah penyakit. So bila seorang ibu melahirkan anak, mula-mula dia ada susu yang dihasilkan, dia tak putih macam susu yang tengok dalam fridge, yang susu kotak semua tu. Nama dia lain rupa dia nama colostrum. Itu khas untuk baby yang baru lahir tu, supaya dia ada antibody, dia tak dapat penyakit-penyakit yang senang kena pada baby, dan memudaratkan baby. Sebab bila penyakit-penyakit tersebut terkena pada bayi yang sangat fragile, baru lahir, yang tak cukup lagi dia punya kekuatan keimunan badan dia, kalau kena certain penyakit, dia boleh menyebabkan serius ataupun kadang cacat ataupun maut, ya. So dalam susu ibu adanya Allah buat semula jadi untuk menyebabkan bayi tu dapat bertahan daripada setengah penyakit. Ketiganya, hubungan bayi dan ibu menjadi erat dan penting untuk emosi bayi. Kan boleh bayangkan bila seorang ibu menyusukan anak dia akan tengok muka mak dia dan sebagainya. So itu adalah pengenalan pertama anak kepada ibunya, kemudian bapanya, keluarga dia. Emosi dia penting untuk dipelihara supaya bila dah dewasa, attachment pada keluarga adalah strong. Bila dia taat pada ibu lebih baik, ya, dan sebagainya.
Ketiganya, penghadaman bayi lebih baik dengan meminum susu ibu berbanding dengan susu formula. Okey, patutnya susu ibu dia tak sembelit pun. Susu formula tu kalau salah sukatan air dengan susu dia menyebabkan kadang-kadang bayi tu sembelit, ya, ada masalah, ya. Okey, so zaman dulu dia memang boleh menyusu, pada mak saudara. Kadang-kadang nenek yang masih ada anak kecil, kadang pada mak ibu saudara, saudara, orang kampung dan sebagainya. Tapi tak boleh sebarangan, ya. Sebab susu ibu ni dia akan menyebabkan anak tu masuk dalam keluarga ibu yang dia susu tu. So that means kalau anak tu perempuan menyusu pada seorang perempuan A ni, suami perempuan A ni katakan nama dia B. So dia tak tidak aurat, ya, untuk anak yang masuk tu dalam yang menyusu pada ibu tu. Tak aurat pada suami ibu susu dia. Dan juga dia jadi adik-beradik dengan anak-anak ibu susu dia. So tak boleh bagi sebarangan susu pada macam derma susu ibu, tak boleh. Sebab dia menyebabkan ada hukum-hukum dalam agama. So dia tak boleh kahwin lah adik-beradik sesusu dia. Walaupun kata jiran dia menyusu pada jiran, ya. Jiran tu dengan anak-anak jiran tu dia tak boleh kahwin, ya, sebab adik-beradik susu. Tu ada hukum-hukum tertentu. Okey, seterusnya sambung ke surat 114. Kita lihat wanita hamil juga perlu menjaga kesihatannya dengan baik, kerana setiap makhluk yang bernyawa mempunyai hak untuk hidup walaupun masih dalam kandungan. So that means seorang ibu naturally memang dia nak terbaik untuk ibu dia, untuk anak dia, astagfirullahalazim, untuk anak dia, tapi kadang-kadang desakan hidup dan sebagainya, ataupun dah terlanjur dan sebagainya, dibunuh bayi dia, na'udzubillah min zalik, ya. Kadang-kadang jumpa dekat tong sampah lah, nampak dihurungi oleh semut gatal lah, kadang-kadang dah digigit oleh anjing dan sebagainya, ya, exist, ya, exist in the society. So first and foremost kita kena jaga, ya. Agama adalah untuk menjaga supaya kita selamat. So that's why lah bukanlah ikrahafidin, terbalik silap berada. La taqrabuz zina, jangan dekati zina. Dia bukan kata jangan berzina terus, jangan dekati. Jangan dekati. That means tak boleh lah perduaan dengan lelaki perempuan yang bukan mahram, tempat bersunyi-sunyi tak boleh. Okey? Kalau dia macam ramai-ramai kat sekolah diskusi tu boleh lah, sebab ramai-ramai kat sekolah, kan? Ada cikgu, ada kawan-kawan dan sebagainya. Berdua saja is not right. Syaitan yang ketiga, ya, itu yang buatkan terlanjur dan sebagainya. Mula tak ada apa-apa, tapi kadang-kadang tak ada apa-apa pun dia kata. Tapi lama-lama syaitan is there. Kadang-kadang sekali pun Allah izinkan termengandung. Dah termengandung, apa jadi? Dah panik lah. Mak ayah dah marah apa semua, kadang sorok dan sebagainya. Kadang lahirkan sendiri kemudian buang, ni macam-macam, ya, dalam masyarakat ni exist. So pelihara diri kita. So saya selalu pesan, jaga solat 5 waktu. Once kita jaga solat 5 waktu, insya-Allah sedikit sebanyak minta pada Allah supaya kita terpelihara dan juga tak terjebak perkara-perkara demikian. Kalau pun terpaksa jumpa, katakan dah besar, dah universiti pun, kan, tak boleh pergi dua-dua, pergi taman berdua je, duduk dalam bilik berdua je, lelaki perempuan, tak boleh. Kalau terpaksa nak bincang ke apa ke, mesti ada hadir mahram perempuan tu, ayah dia, abang dia, ibu dia, salah seorang lah pun boleh, ayah ataupun abang dia. Tapi kalau lelaki yang main-main, kalau perempuan nak jumpa perempuan tu, perempuan bawa ayah, mesti tak nak. Ataupun perempuan dia bawa abang dia ke, adik lelaki dia ke yang dah besar, tentu dia tak nak. Kalau dia main-main, kalau dia serius, tentulah dia bawa keluarga, jumpa keluarga perempuan tu. Bila dah sesuai, pinang terus. Halal, kan? Okey, so kita habis bahagian tu. Kita lihat muka surat 115 4.6, kemandulan dan pencegahan kehamilan. Okey, dua dia cover kat sini. Pertama, masalah orang mandul, ya, kenapa dan bagaimana. Apa mandul tu dulu, dan bagaimana boleh jadi mandul dan cara nak mengatasinya. Satu lagi, pencegah kehamilan. Ini terlalu senang dapat anak pula. So nak cegah supaya tak terlalu kerap anak dan sebagainya, tapi dengan sebab-sebab yang syar'i lah, yang Islam benarkan. Kita lihat seterusnya, kemandulan. Apakah kemandulan? This is 4.6.
Kemandulan ialah ketidakupayaan seseorang untuk melahirkan anak. It can be both man and it can be also the woman. Kadang-kadang zaman dulu lelaki setengah tu dia tengok isteri tak mengandung, dia kata perempuan ni mandul, dia kahwin lain. Isteri kedua pun dia tengok tak lahirkan anak, dia kata mandul juga. Dia kahwin yang ketiga pula. Dia tengok yang ketiga pun tak lahir anak. Siapa yang mandul sekarang ni? It's the husband. The husband boleh mandul. Don't think that perempuan aja mandul. Itu dah lapuk dah pemahaman itu. It can be the man, it can be the woman. Itu ujian yang hebat, ya. Ujian yang berat daripada Allah. Ya. Kalau tak dapat anak, ya memang setiap pasangan tu akan tension, ya, tekanan. Okey, apabila pasangan suami isteri tidak berupaya untuk memperoleh zuriat, suami atau isteri atau kedua-duanya mungkin mandul. It can be only the husband, it can only be the wife, it can be both yang mandul. Kalau dah check kat doktor, pastinya isteri tu mandul, sebaik-baiknya perempuan tu izin kalau suami dia kahwin lain. Dalam Islam memang boleh dibenarkan kahwin poligami sehingga 4 orang. Kalau pasti dia mandul, biarkan, benar kalau suami dia kahwin lain. Jadi kalau anak suami dia dengan isteri baru tu anak dia juga, janganlah macam sekat, ya. Tapi kalau si suami yang mandul, kebiasaannya isterinya akan sabar je. So kalau kes tadi saya kata kahwin isteri pertama tak ada anak, kedua tak ada anak, ketiga tak ada anak, siapa yang teraniaya sekarang ni? Isteri tu yang teraniaya, 3 orang teraniaya. So kalau isteri pertama tak boleh hasilkan anak, pergilah cek doktor. Zaman moden ni boleh. Okey, boleh cek siapa yang mandul sebenarnya. Tapi kalau isteri tu mandul, okey, boleh sama ada tadi saya kata dia benarkan suami dia kahwin lain ataupun dia ambil anak saudara kepada suami dia supaya tidak masalah aurat later. Kalau dia ambil anak perempuan husband dia punya anak saudara, besar-besar tak ada masalah budak tu kena pakai tudung. Sebab itu pak saudara dia. Kita apapun ikut hukum, ya. Ataupun sekarang ni boleh ambil anak angkat kemudian tapi baby lah susukan. Selalu kalau hanya orang yang mengandung melahirkan model susu, zaman sekarang ada cara rawatan, ya, untuk doktor tolong untuk dapatkan buat ibu tu ada susu, dia bagi susu pada baby angkat tu, anak angkat dia tu. Jadi anak susu lah. Banyak masalah selesaikan. Bukan aurat yang suami dia, tersentuh tak batal sembahyang. Boleh, ya. Banyak cara, banyak jalan. Cuma kena usaha lebih, ya. Okey, kita lihat Rajah 4.22 menunjukkan pelbagai punca kemandulan lelaki dan wanita, ya. Okey, so kita dapati lelaki belah kiri dalam Rajah 4.22 punca kemandulan lelaki, belah kanan punca kemandulan perempuan. Okey, tengah-tengah yang biru tu adalah dua-dua boleh berlaku untuk lelaki dan perempuan. Saya akan buat hijau dulu menunjukkan kenapa lelaki boleh mandul. Pertama, testisnya tidak menghasilkan sperma. Testis dia tidak menghasilkan sperma. Dan Allah tak kedikan dia tak ada sperma. Dia berfungsi macam biasa, macam lelaki biasa. Dia boleh ada hubungan dengan isteri dia. Tapi dalam dia punya bendalir semen tu, ingat bendalir semen, tidak ada sperma. It's either semula jadi, memang tak ada, ataupun keturunan dia memang semua sikit je. Seorang je beradik dan sebagainya, belah perempuan, belah isteri, belah dia. Belah dia lah sebabnya lelaki kan. Tak ada sperma. Ataupun sikit dengan sperma tu lemah, ataupun sperma tu cacat. Ataupun sometimes dia kena penyakit demam panas, masa dia dah akhir balik, yang bengkak kat sini tu, I still forget nama apa, demam bengok ke apa nama saya tak ingat, yang orang cuka dengan nila kalau dulu. Okey, sebab masalah kalau dibiarkan dia akan turun ke testis, dia rosakkan, tak boleh nak sperma dihasilkan. Kalau ikut sains itu dihasilkan, tapi kalau Islam dia
before that lagi, tak silap saya. Kalau siapa suka buat kajian lah. Okey, kemudian bilangan sperma tidak mencukupi. That means saya dah cover sikit dalam yang pertama tadi. Ada sikit sangat. Okey, sikit sangat sperma, tak ada. Patutnya berjuta-juta at one time. Daripada berjuta tu Allah izinkan satu je untuk senyawakan ovum. Tapi ada sikit je. Sikit tak mampu pun nak berenang ke apa ke, ataupun tak boleh, tersasar, tak boleh pergi ke ovum. Itu ketentuan Allah sebenarnya. Ketiga, kualiti sperma rendah. I told just now. Lemah ke, tak nak berenang ke arah ovum, tak boleh. Sampai tube fallopian tak boleh, dah sampai. Hafiz dah mati, ataupun dia cacat ke dan sebagainya. Okay, it can also be mati pucuk. Mati pucuk, that means the man tak boleh function as a husband. Okay, sebab mati pucuk ni masalahnya dia tak boleh nak zakar, dia tak boleh mengeras. Sebab untuk lelaki mengadakan hubungan dengan isteri dia, untuk kira yang halal sahaja ya, dia kena keras dia punya zakar. That means the blood is going to pump, the jantung is going to pump so much blood to the zakar supaya dia boleh mengeras. Okay, now let's see yang perempuan pula. Punca kemandulan wanita ya. Punca kemandulan wanita, kita dapati sometimes ada setengah wanita ovary dia tidak dapat menghasilkan ovum. Kalau lelaki tadi tak ada sperma, perempuan tak ada ovum. Mungkin faktor keturunan, ataupun tak tahulah apa yang Allah menyebabkan Allah buat dia tak ada ovum. So mungkin dapat anak lagi ujian besar untuk hidup dia, punya penuh ya. Itu pertama, tak ada ovum. Doktor dah check pun tak ada ovum. Kalau suami dia check pun tak ada sperma, memang dua-dualah memang mandul. What they can do is cari anak angkat, ataupun ambil anak saudara. Saya kata tadi, kalau belah suami dia ambil lah anak saudara perempuan bagi suami itu, supaya nanti tidak aurat dengan bapa saudara dia, sebab dah jadi anak susu. Kalau tak ada anak susu pun boleh. Tapi tak boleh ambil lelaki lah. Kalau ambil lelaki, anak saudara lelaki, nanti aurat pula dengan perempuan tu. Okey, kemudian kalau ambil anak saudara kepada si perempuan tu, kena ambil anak saudara lelaki supaya tak aurat dengan suami dia. We have to always think in terms of ikut syariah. Bila makin besar dia dewasa, nanti ada masalah. Kalau dia tengok kalau dia adalah perempuan, anak saudara perempuan kepada perempuan yang mandul tu, nanti besar budak perempuan tu yang dia ambil sebagai anak angkat tu, anak saudara tu akan aurat pula dengan suami dia. Tersentuh pun tak boleh bila nak ada wuduk ya. So ataupun terus dapatkan anak angkat, kemudian susukan. Tapi kena syaratnya kena baby lah, dah besar dah kat menyusu kot kan. Okey, kedua, tube fallopian tersumbat. Tube fallopian tersumbat ni saluran untuk ovum tu keluar tak boleh keluar, tak ada jalan, tersumbat. So mungkin itu doktor boleh buat pembedahan untuk buang yang menyumbat tu. Dia suruh kena check dengan doktor. Yang ketiga, uterus yang tidak normal. Patutnya dia normal, bentuk dia macam yang selalu kes, macam buah pear sikit kan, pear yang terbalik kan. Tapi dia mungkin dia lepeh terus, ataupun dia flat terus, tak normal, tak boleh dapat anak. Sebab bila dia katakan sperma tu dapat mensenyawakan ovum tu, bila dia dah berkali-kali membesar dengan makin banyak sel, dia nak menempelkan diri dalam uterus, tak dapat, tak ada space, tak ada ruang. Okey, ataupun ketumbuhan dalam uterus, ada something yang growth ataupun ketumbuhan yang sel yang membesar dalam uterus, tak boleh untuk zygote tu untuk menempelkan dirinya. Okey, so kita lihat seterusnya, apabila pasangan suami dan isteri yang sudah berusaha untuk mendapatkan anak lebih daripada setahun, dia dah kahwin setahun dah, tetapi masih tidak berjaya, pasangan tersebut disarankan agar mendapatkan rawatan daripada doktor. Dah mention banyak kali tadi. Saya tertinggal yang biru, so sorry, kata balik. Rajah 4.22. Okey, untuk mandul bagi lelaki dan perempuan, dua-dua boleh. Tengok bagi atas sekali yang biru, hormon tidak seimbang.
So kalau teruk sangat perempuan tu period dia, kadang sebulan dah datang, kadang 6 bulan, kadang teruk sangat ya, sebab dia punya hormon, something wrong with hormon dia. Okey, itu juga boleh menyebabkan tak boleh masukkan anak. Lelaki pun sama, testosteron dia, hormon lelaki. Perempuan hormon dia apa? Progesteron dan estrogen ya. Perempuan progesteron dengan estrogen. Lelaki perempuan buat testis tu testosteron. Tak seimbang. Okey, so kalau hormon tak seimbang, tak boleh hasilkan sperma sometimes. Yang kedua, yang biru tengah-tengah, organ seks cacat atau jangkiti penyakit. Okey, so organ seks cacat. Cacat semula jadi dah, Allah uji macam tu ya. Atau jangkiti penyakit ya. Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan organ-organ seks. Lelaki organ seks saya tahulah kan, testis apa-apa semua. Perempuan pula dengan banyak ovary, tube fallopian dan sebagainya. Dua-dua boleh cacat. Lelaki boleh, perempuan boleh. Okey, yang ketiga, masalah kesihatan seperti kencing manis ya. Kencing manis kadang-kadang menyebabkan tak boleh nak mengandung. Ataupun terlalu obes. I'm not talking about obes biasa. Terlalu obes juga boleh menyebabkan tak boleh mengandung ya. So habis page 115, kita lihat page 116. Okey, di sini gambar Pak Raja 4.23, senario pasangan yang mendapatkan nasihat daripada doktor ya. So perempuan cakap tentang nak dapatkan anak pada doktor ni. So ada berapa kaedah doktor ni sarankan. Pertama, kaedah rawatan hormon. Itu kalau dah cek hormon salah seorang tak balance ataupun dua-dua hormon yang what's the Malay word, dah tak seimbang, tak balance. Okey, ataupun boleh buat pembedahan tadi kalau ada tersumbat dan sebagainya, ataupun persewaan in vitro, IVF ya, in vitro fertilization, persewaan in vitro. Ini bahasa biasa bagi tabung uji. That means kita akan lihat nantilah. Okey, so kaedah mengatasi kemandulan, kita berarti kalau rawatan hormon, okey, kita lihat gambar belah kanan tu ubat hormon yang disuntik. Yang mesti cek je lah. Rawatan ini sesuai bagi individu yang mengalami masalah ketidakseimbangan hormon. Lelaki tu ada problem with dia punya testosteron, penghasilan testosteron. Perempuan pula dia punya penghasilan progesteron dan estrogen tak tentu hala. Period dia pun tak tentu hala. But at this age, kalau dia lari-lari sikit tu normal. Awak baru belajar period. Ni kalau dah dewasa lah. Cakap pada untuk orang yang dah kahwin tu, period tentu hala ya. Okey, nombor 2, pembedahan. Okey, dilakukan terhadap wanita yang mengalami masalah tube fallopian tersumbat atau terhadap lelaki yang mengalami masalah saluran ductus sperma tersumbat ya. So kita tahu kan yang perempuan punya yang macam tu ovary yang tube fallopian tu, kalau tersumbat boleh atasi masalah itu dengan pembedahan, buang yang menyumbat tu. Tu doktor boleh buat lah. Ataupun kalau lelaki, kita tahu ductus sperma daripada testis tu, ductus sperma ke atas tu tersumbat. Ya, kita ni kadang tak tahu, kadang muka pun tiba-tiba timbul kan, jerawat besar. Anywhere in the body boleh. Tu dalam tu pun boleh tiba-tiba dia membesar, menyumbatkan saluran. Itu semua dengan izin Allah lah. Allah kata berlaku lah. Okey, so kemudian kita berarti yang ketiga adalah kaedah persewaan in vitro IVF, in vitro fertilization. Okey, so cuba tadi kita tak baca tentang pembedahan tadi. Lihat belah kanan tu gambar tu ya. Pembedahan laparoskopi bagi masalah tube fallopian tersumbat. Okey, dalam gambar tu ditunjukkan, nampak tu uterus ya. Kemudian ditunjukkan ovary dan kemudian tube fallopian. Okey, bila laparoskopi dia cuma tebuk je, dia tak potong ya. Zaman dulu semua potong, susah nak baik. Sekarang dia tebuk je, masukkan kamera je, masukkan alat untuk potong dan sebagainya. Banyak teknik tebuk ya. Untuk paru pun nowadays dia tebuk, untuk jantung pun sometimes dia tebuk. Tak macam dulu Dulu bayangkan open chest surgery untuk orang sakit jantung, panjang dia punya
potong tu. Bayangkan buka dada tu. Subhanallah. Dan saya pernah ternampak sikit seorang perempuan, dia dah tua masa tu, saya pun masih muda lagi masa tu. Sebab zaman dulu dia punya, mungkin dia doktor sebenarnya, mungkin dia pembedahan jantung. Saya nampak macam kesan kena jahit tu panjang kat sini, tak tengok lagi bahagian bawah dia. Scary. Okey, so kita lihat nombor 3, kaedah persenyawaan in vitro tadi, IVF. Prosedur ini dijalankan untuk wanita yang mempunyai masalah tube fallopian tersumbat. Okey, tersumbat dah cuba pembedahan tadi, tak berjaya juga. So what the doctor can do? Kaedah ini mengeluarkan ovum dari ovari untuk disenyawakan oleh sperma di luar badan. So doctor get the ovum from the woman. Teknik ni saya pun tak tahu dapat. So dia disenyawakan sperma di luar badan. That means that's why panggil bayi tak beruji. It's done in a test tube atau in a makmal. How it's done, I do not know. Tapi bila dia dah senyawa, baru diimplantkan, dimasukkan balik dalam dalam uterus ibu tersebut. Okey, ini kita cakap yang halal saja. That means dia boleh suami dia boleh hasilkan sperma. So doktor boleh ambil sperma suami dia dan senyawakan dengan ovum isteri tu dalam makmal. Okay, but not sperma donated ataupun sperma yang didermakan. It happen in luar negara. Luar negara dia boleh je ambil sperma lelaki lain. Dia ada bank sperma pula. They will get all the best athlete, the brightest man, apa semua dia ambil sperma, dia simpan buat bank. So kalau ada nak senyawa IVF ni boleh masukkan. Because yang one yang paling baik. Kalau silap kan tiba-tiba anak tu tiba Mak Saleh tiba budak tu kalau lahir tengok kalau silap biasa dia orang. Dia kena jagalah ya. Tiba-tiba anak ni jadi negro pula. Macam mana tu? Semi negro lah, campur perempuan dengan lelaki ya. Yang mak dia Mak Saleh, bapak dia negro contohnya. Ataupun perempuan dia negro sekali dapat sperma lelaki Mak Saleh. Sebab jaranglah berlaku yang tersilap tu. Tapi it can happen ya. Kalau bukan orang Islam, dia terima je. Kita tak boleh perzinaan juga. Walaupun tidak ada perbuatan yang tidak ada, tapi tak boleh. Islam menjaga nasab keturunan. So kalau dia nak buat IVF ni, kena ovum isteri dan sperma suami. Tu je boleh. Sebab zaman dulu saya pernah baca, bukan dulu sangat pun, 10 to 20 years ago, anak dia masalah, dia boleh tak ada rahim, tak ada uterus. Okey, kemudian anak dia nak sangat anak, dia tumpang rahim ibu dia. Okey, tumpang rahim ibu dia dengan dia buat IVF ni sperma suami dia. Macam mana tu? Pening kan? Pening sebab itu nenek tapi itu ibu juga sebab tumpang perut. Ovum tu daripada mak dia. Macam kata anak, ovum dia anak, tapi perut tu, uterus ibu tu, kemudian sperma tu menantu tu. Tak apa-apa kan? Ataupun pernah saya baca kes zaman dulu ya. Masalahnya dia hidup lelaki perempuan tanpa kahwin tu agak biasa. Kebanyakannya lah kan. Okay. Dan boyfriend dia tu mati. Boyfriend mati, baru mati sebab accident, baru mati. Request of girlfriend dia minta doktor preserve, simpan sperma tu. Dia hasilkan ovum, dia terus senyawakan. Okey, kemudian dia masukkan perut si girlfriend. Bayangkan budak tu disenyawakan setelah bapa dia mati. Sperma bapa dia mati, sperma bapa tu disenyawakan ovum ibu dia. Macam-macam kalau negara barat ya. Benda kita tak boleh fikir benda yang tak halal. Kita kena fikir within dalam ruang lingkup syariah sahaja yang boleh. Boleh kita ambil, tapi kalau suami ke isteri dia punya ovum dan sperma boleh, but not yang lain. Apa lagi kes? Macam-macam kes lah ya. Ibu tumpang lah. Okey, isteri tu mandu, suami tu nak anak, kemudian dia tumpang pada seorang perempuan, katakan pelajar universiti ke apa ke, dia tumpang. Nanti janjinya bila dah lahir terus bagi pada pasangan yang tak ada anak tu, tapi ambil sperma lelaki tu.
Kemudian buat dalam makmal tumpang, surrogate mother dia panggil. Okey, tak boleh, Islam tak boleh juga tu. Dia memang melawan fitrah. Sebab kebanyakan kes, kalau kita tengok filem-filem pun dia orang buat, ibu tu akan jadi sayang pada baby tu. Walaupun janjinya mula-mula nak bagi tumpang dia punya rahim je, fitrah je. Tapi bila dah jadi dalam perut dia, dia akan sayang. Akan ada masalah besar lepas tu. Dia tak nak bagi pula. Okey, so kemudian tadi yang tumpang dia bayar sampai perempuan tu boleh melahirkan anak, dia bayar lagi duit dan sebagainya. Bayar. Itu sebab masalah pandangan hidup tak betul, dapat duit je, tak berdasarkan pada ketuhanan. Okey, kemudian last embryo terbentuk akan dimasukkan, tadi disenyawakan di luar badan dalam makmal. Embryo yang terbentuk akan dimasukkan kembali ke dalam uterus wanita, ya. Baru perempuan tu mengandung. Okey, ada one case in Malaysia many years ago, seorang arkitek tak silapnya, perempuan tu tak ada anak, ya. So dia tapi ada masalah, saya tahu masalah apa. Semasa disenyawakan, 4 ovumnya telah disenyawakan oleh proses penyawaan, ya. 4 ovumnya telah disenyawakan oleh sperma suami dia. So ada 4 zygote. Okey, macam mana ni? Nak kembangkan anak-anak kandung keempat, dangerous lah. Takut selalu tak menjadi, meninggal pula kan. So what they did was, 2 dimasukkan untuk dikandungkan. Okey, yang 2 lagi di frozen ke apa tak ingat saya, disimpan. So budak tu the first tu lahir, a few years after that yang 2 lagi dikandungkan dalam ibu dia dan dilahirkan. So ada 4 beradik. Kalau ikut proses persenyawaan dia sama waktu, tapi waktu dikandungkan, waktu dilahirkan, 2 yang pasangan pertama, kemudian 2 yang pasangan kedua after a few years. Subhanallah, Allah izinkan itu berlaku, ya. Okey, so kita lihat ovum dan sperma dalam Rajah 4.24 ni, kita pun dah habis masa. Ovum dan sperma disenyawakan secara in vitro untuk membentuk zygote. Itu bukanlah tabung uji, kau tengok gambar ni. Dalam piring Petri seolah-olah, ya, belah kanan tu. Okey, tu doktor tu tengok melalui alat, ya, tengok dia dah senyawa belum, menjadi ke tidak dan sebagainya. Subhanallah, Allah izinkan akhir zaman ni. Kalau zaman dulu, kau andul-mandul lah. Zaman kita masih boleh usahakan, ya. Okay, so that's all for tonight. Okay, don't forget to subscribe. Also, jaga solat 5 kali sehari. Mudah-mudahan Allah jaga awak dunia akhirat. Kemudian also taat ibu bapa selagi ibu bapa tak suruh pada perkara maksiat. Kemudian hormati guru-guru. Semoga mendapat ilmu yang keberkatan ilmu. Kemudian hormati lebih tua, sayangi lebih muda. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.